Hey, selamat tengah hari guys. Nama saya Dr. Arvin. Okay, so hari ini saya nak ulas sikit pasal soalan yang hangat dipertanyakan kebelakangan ni. Cara nak pilih protein dan adakah protein ni bagus? Okay, so guys, first things first. Bila anda nak pilih protein tu, anda kena tahu protein jenis apa yang anda nak. Okay, dan apakah bajet anda bila nak beli protein. Okey, anda kena faham protein ni ada banyak jenis. Protein ni ada jenis concentrate, isolate dengan hydrolysate. Okey. So, ada 3 jenis protein yang biasa ni ada dalam market lah. Okey. So, bergantung dengan protein yang anda beli, okey, ada beberapa protein yang akan ada hanya pure concentrate atau hanya concentrate dalam ingredient dia atau ramuannya. Okey, ada protein yang akan ada isolate sahaja dan ada protein yang akan ada hydrolysate sahaja. Okey. Tapi kebanyakan protein akan menggunakan blend sebab blend adalah cara untuk mendapatkan sedikit high level protein ke dalam protein yang kurang dia punya level dia. Okey, so for instance kalau katakan kita belikan protein yang ada whey protein isolate macam ON Gold. Whey protein gold ni. Anda akan tengok dalam ramuan dia ada tulis whey protein blend. Okey? Kerana dia bukan pure whey protein isolate atau concentrate. Tapi bila kita baca ramuan, okey, katakan protein ni kan, kita baca ramuan, okey, anda akan tengok kalau dia adalah whey protein blend, dia akan tulis dalam ingredients dia, benda pertama dia adalah whey protein blend. Lepas tu dia akan bracket, dia akan tulis apa, whey protein isolate, whey protein concentrate, macam tu. Okey. So, untuk katakan whey protein gold, dia akan tulis whey protein isolate dulu. Kalau ada whey protein isolate dulu, maksudnya dia punya ingredient utama, okey, atau bahan utama dia adalah whey protein isolate. Maksudnya, kebanyakan scoop anda adalah whey protein isolate. Tapi, kalau dia mengatakan whey protein concentrate sebagai dia punya first word atau perkataan yang pertama lepas whey protein blend tu, maksudnya bahan utama dalam protein ni adalah whey protein concentrate. So dari segi level protein itu, okey, atau dikatakan cara macam hierarki protein tu, concentrate adalah hierarki paling rendah. Okey, maksudnya dia adalah paling jenis kita katakan impure. Maksudnya dia ada bahan campuran lain dan dia punya efficacy tidaklah tinggi sangat. Okey, bukan bermaksud ia adalah benda yang buruk. Okey, just that dia punya level efficacy dia tidaklah sebagus isolate dengan hydrolysates. Itu je anda kena faham. So, katakan dengan protein concentrate juga, dia punya concentrate tu ada lactose yang tinggi sikit. Okey, kadang-kadang 2 hingga 10%. So, kepada orang yang ada lactose intolerant ni, protein concentrate mungkin tidak sesuai. Okey, untuk protein isolate dengan hydrolysate, mereka dalam protein tu ada less than 1% lactose. So untuk orang yang ada lactose intolerant yang tidak boleh tahan benda yang bersusu, okey, atau dairy product, isolate dengan hydrolysate lebih sesuai. Okey, now itu adalah hierarki protein. So mengikut bajet anda kena pilih protein mana yang anda nak. Okey, kalau katakan anda ada bajet yang tinggi, maksudnya bajet anda lebih daripada RM200, mungkin anda boleh pergi untuk isolates. Tapi katakan anda ada bajet yang rendah, mungkin anda kena either choose dengan protein blend atau concentrate. Okey, bukan bermaksud benda tu buruk, just that dia punya hierarki atau level dia punya mutu dia tidaklah setinggi yang isolate sahaja. Okey, now ada protein yang cakap dia isolate, lepas tu dia blendkan, lepas tu harga dia murah pula. Okey, so saya agak suspicious dengan protein-protein yang harganya murah sangat, lepas tu claim dia menggunakan isolate. Anda kena faham, protein isolate ni adalah lebih banyak ditapis. Okey, maksudnya purity dia lebih tinggi. Okey, and tidak senang untuk buat dengan cara yang bermutu tinggi dengan harga yang murah. So saya suspicious sikit kalau harganya terlalu murah. Next thing is protein yang bagus. Okay, you tengok dia punya content ni. Ini table of content ni. Nampak ni? Table of content dia, okay, sangat elaborate. Okay, dia ada banyak benda dia tulis dalam ni. Okay, so first thing is first, anda kena tengok apakah efikasi protein itu. So macam mana anda nak tahu? Okay, formula ni kat sini. Okay, dia adalah protein
Okey, dalam scoop ni ada protein kan? You ambil harga. So ni ada 27 gram. Okey, lepas tu anda divide dengan scoop dia. Ni adalah 30 gram. Maksudnya 27 divide dengan 30. Untuk protein ni adalah 90%. So anda boleh tengok dia tulis kat sini 90%. Okey. So untuk protein yang concentrate biasanya dia akan kurang daripada 80%. Okey, maksudnya katakan scoop dia adalah 40 gram, protein dia mungkin adalah 22 hingga 24 gram sahaja. Okey, so itu adalah salah satu masalah dengan protein yang concentrate. Dia punya efikasi dia tidaklah tinggi sangat. Okey, so compare dengan hydroxylate dengan isolates, biasanya akan lebih daripada 80%. Okey, anda boleh tengok whey protein, my protein ni. Okey, dia ada 21 gram dalam 25 gram. Okey, so bila anda nak tengok protein ni, anda kena tengok efikasi dia. Okey, tengok whether dia punya ratio ni bagus ke tidak. Sebab katakan scoop yang 40 gram, yang protein ni 22 gram saja, maksudnya 18 gram tu adalah fillers. Okey, benda yang diisi untuk rasa, untuk menggemukkan, xanthan gum lah, dia ada maltodextrin lah. Okey, untuk meninggikan dia punya scoop size dia. Okey, untuk flavor dia. Okey, so benda macam ni you tengok, dia selain daripada dia punya whey protein, dia ada hanya natural atau artificial flavor, guar gum, lecithin sikit, sea salt dengan sucralose. Okey, so itu adalah untuk flavoring dia. So I suka protein yang tidak banyak fillers. Okey, so cuba beli protein yang kurang fillers. Okey, so scoop efikasi dia sangat penting bila anda pilih protein. So belajarlah cara nak baca benda ni. Okey, next thing anda nak tengok, ada tak benda lain yang dia campur dalam protein ni. Okey, biasanya kalau dia ada kreatin lah, dia ada arginin lah, dia nak tambah ke apa, sorry, yang tu adalah untuk price spiking. Biasanya kalau nak beli protein sahaja. Tak ada benda lain dalam protein ini. Okey, so supaya tak ada price spiking. Next, banyak orang ada tanya apakah itu amino spiking, okey, atau nitrogen spiking. Okey, ini adalah penting. Dalam protein kita ada 3 jenis protein. Okey, kita ada essential amino acid. Amino acid adalah benda paling asas dalam protein. Untuk gula, glukos adalah benda paling asas. Okey, so untuk amino acid ni dia ada 3 jenis. Dia ada essential amino acid, maksudnya amino acid yang tidak boleh produce oleh badan kita. Okey, yang kedua ialah conditionally essential amino acid. Biasanya bila kita sakit ke apa ke, amino acid ni diperlukan lebih sikit. Okey, dan last but not least adalah non-essential amino acid. Maksudnya amino acid yang boleh produce oleh badan kita sendiri. Maksudnya kalau boleh, kalau tak ada pun tak apa. So kita tak nak kebanyakan protein kita banyak sangat non-essential amino acid. So bila kita tengok protein content ni, dia tulis 27 gram ni, kita tak tahu berapa banyak ialah non-essential atau essential kan. Tapi untuk brand-brand yang bagus, dia akan tulis kat sini. Okay, so you tengok dia punya amino acid profile. Dalam amino acid ni, 9 daripada 20 amino acid ni adalah essential amino acid. Okay, so essential anda boleh google lah, saya tulis kat sini nanti. Okay, so essential amino acid ni ada 9 jenis. Daripada 9 tu, ada 3 adalah BCAA, branch chain amino acid, iaitu leucine, isoleucine dengan valine. Okay, so biasanya protein yang bagus ada sekurang-kurangnya 5 gram hingga 6 gram BCAA, dengan majority dia punya proportion adalah kepada leucine. So kalau anda tengok brand ini, BCAA dalam brand ini adalah lebih daripada 5 gram, dekat 5.5 gram kot. Okay, so very good, number 1. So daripada 27 gram tu, saya ada 5.5 gram BCAA. Lepas tu anda kena tengok ada tak 6 lagi essential amino acid yang ada kat sini. So anda boleh tengok histidine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine dengan tryptophan. Okey, bila anda campur BCAA tambah 6 ni, anda kena dapat lebih daripada 50% daripada scoop ni adalah essential amino acid. So dalam brand ni 17.6 gram daripada 27 gram itu adalah
essential amino acid. Maksudnya lebih daripada 50% dalam skop ni adalah essential amino acid. Maksudnya bagus. Okey. Anda tengok amino acid yang lain, okey. Anda tengok macam glutamin. Okey, glutamin ni bagus kalau ada, okey. Tapi anda kena tengok benda-benda lain seperti glycine, proline, okey, yang merupakan non-essential amino acid, and protein-protein yang murah akan tambahkan glycine dengan proline ni lebih sikit. Okey, katakan kat sini ada 441 mg, maksudnya 0.4 gram sahaja daripada skop ni adalah glycine. Okey, 1.5 gram adalah proline. Okey, ada protein apa yang dia akan buat ialah dia akan tambah 1.5 gram glycine lepas 3 gram proline katakan. Okey, maksudnya dia letak non-essential amino acid ni lebih sikit. So apa akan jadi, walaupun protein content dia ada 24 gram, tapi lebih daripada 50% pula adalah non-essential amino acid. Itulah dikatakan amino spiking. Mereka menggunakan protein yang murah untuk tambahkan protein dalam benda ni. Okey, so itu adalah cara paling senang untuk tambahkan protein tanpa tambahkan harga. Okey, so bila anda choose protein, anda kena tengok ni. Kalau anda tidak pandai tengok ni, anda boleh ditipu. Okey, so bila anda beli protein macam Isoflex ke MyProtein ke apa ke, anda kena tengok dia punya profile. Bila anda tengok profile dia, anda kena buat kiraan. Okey, berapa banyakkah dalam protein ni adalah essential amino acid, berapa banyakkah adalah non-essential amino acid atau conditionally essential amino acid. So anda nak lebih daripada 50% adalah essential amino acid. Next thing, beli protein dengan protein sahaja. Okey, jangan beli dengan kreatin lah, tambahan benda lain macam beta alanine lah. Okey, so itu adalah cara untuk price spiking. So anda jangan tertipu. Okey, lepas tu bila beli protein ni, protein yang bagus ni, okey, macam container ni 5 pound ni ada 75 scoop. Kenapa? Sebab yang ni tak ada banyak fillers. Okey, tak ada banyak fillers, maksudnya lebih banyak daripada benda ni adalah protein. 90% dari betong ni adalah protein. Katakan anda beli yang concentrate, yang anda dapat hanya 70% atau 65% yang protein saja. Daripada itu 35 hingga 30% adalah fillers. So anda tak nak beli protein macam itu. Okey, again, itu depending dengan bajet anda. Hydroxylate pula adalah protein yang isolate-nya telah dicerna sikit, didigest sikit dengan enzim untuk jadikan dia lebih basic lagi supaya senang untuk diserap. Okey, itu lebih mahal sikit sebab dia proses lebih banyak sikit. Okey, untuk saya, kalau anda nak protein yang berkualiti tinggi, anda kena beli pure isolate protein. Kalau bajet adalah problem, belilah whey protein blend, tapi isolate adalah dia punya first ingredient daripada ingredient lain. Whey protein concentrate mungkin ada sikit, tapi whey protein isolate adalah paling banyak. Okey, and kalau boleh anda nak beli dengan yang gula yang rendah, dengan fillers yang rendah. Okey, dan itu adalah yang last punya tip ialah, kalau anda dapat beli protein yang telah di lab tested. So kalau anda tengok ni, Labdoll, ini adalah third party testing. Okey, kalau protein ni ada third party testing, dia akan mahal sikit sebab bayaran untuk third party testing ni sangat-sangat mahal. So bukan murah untuk company nak buat third party testing, sebab diorang akan buat random checking kalau betul-betul benda ni ada banned substance atau tidak. So kalau anda tengok brand ni, yang ni pun ada third party testing. Third party testing pun ada dibuat untuk brand Allmax ni. So ini adalah cara-cara untuk anda pilih protein yang bagus. So kalau anda khuatir nak tanya lebih banyak, boleh tanya saya. Tapi ini adalah tips-tips paling penting untuk anda check masa nak beli protein. Okey, bacalah ingredient, bacalah efikasi dia, bacalah amino acid profile kalau ada. Okey, brand-brand yang terkemuka biasanya akan gunakan benda suplemen fact ni, di mana dia akan letakkan semua essential amino acid punya profile, sebab dia orang nak tunjuk bahawa protein dia orang bermutu tinggi. Okey, so harap anda faham. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh cek saya kat Instagram. Like and subscribe the video guys. Saya akan buat lagi banyak content in the future. Thank you.